Salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua dan Ketua Yang Budiman kerana memberikan Bakri peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan dan Undang-Undang Perbekalan 2015. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini mengenai jawapan Kementerian Berhubung tapak penebusan sampah Bukit Bakri. Sebelum ini, pihak Kerajaan Persekutuan telah mengatakan bahawa tapak penebusan sampah Bukit Bakri ini akan ditutup. Malah, satu papan iklan gerasi yang tertera tapak penebusan sampah ini akan ditutup menjelang Disember 2014. Dinaikkan. Namun begitu, dalam jawapan bertarikh 7 hari bulan Oktober 2014, Menteri telah menyatakan bahawa tapak penebusan ini sebenarnya dinaik taraf agar dapat diguna pakai untuk 5 tahun akan datang. Mengapa perkara ini boleh terjadi? Mengapakah pihak kerajaan menipu penduduk Bukit Bakri semasa kempen pilihan raya dulu? Tidak mungkin kerajaan persekutuan tidak memahami makna perkataan menaik taraf dengan penutupan. Maka, ini adalah satu lagi bentuk perkhianatan aku janji oleh Barisan Nasional kepada rakyat. Kali ini rakyat Bukit Bakri menjadi bangsanya. Malahan laporan DEIA tapak penebusan sanitari di Pago juga telah disiapkan dan diluluskan serta dos kawasan yang bersesuaian juga telah dikena pasti. Tetapi mengapa pihak kerajaan mengambil langkah ke belakang dan menaikkan tempoh masa pengguna tapak penebusan sampah Bukit Bakri kepada 5 tahun lagi? Muar mempunyai banyak kawasan perindustrian namun tidak mempunyai kilang-kilang industri yang mencukupi. Malahan juga kaedah pengurusan kawasan industri ini juga tidak mempunyai kaedah dan sistem yang betul. Apakah usaha kerajaan untuk memperbetulkan semula keadaan ini? Saya seringkali berbahas mengenai APMM. Ini kerana agensi ini adalah satu agensi yang juga penting bagi menjaga keselamatan maritim negara. Pengan lepas, Menteri Dalam Negeri telah pun memberikan jawapan bahawa PDRM dan KDN sedang berusaha untuk mengembalikan tugas dan peranan polis marim yang telah diambil oleh APMM. September 2014, Ketua Penggarang Jabatan Perdikanan juga telah mencanangkan agar kuasa dikembalikan kepada Jabatan Perdikanan kerana kekurangan bekalan ini. Kenyataan beliau seperti yang disiarkan di media ini telah mencerminkan kegagalan APMM. Walaupun selama tahun APMM ini diberikan sejumlah peruntukan yang besar dalam setiap bajet tahunan sejak penubuhannya. 26 Jun 2014, pengerusi SPRM telah mendedahkan negara kehilangan ringgit Malaysia 1 bilion hanya kerana penyeludupan diesel. Walaupun tanpa menafikan kes-kes penyeludupan diesel ini juga berlaku melalui jalan darat, namun ia juga berlaku dengan berdosa melalui daruan laut. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan Menteri, berapakah jumlah aset APMM yang telah berusia 10 tahun yang masih digunakan dalam operasi seharian? Berapakah jumlah aset sedia ada mengikut pecahan jenis aset dan usia? Berapakah jumlah tenaga APMM mengikut pecahan tenaga kerja pengurusan dan tenaga kerja operasi dan penguatkuasaan? Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam satu kenyataan media menyatakan bahawa beliau hanyalah
membacakan jawapan yang disediakan oleh pegawai kementerian dan kabinet tidak mempunyai kuasa untuk mencampuri urusan penjabat peguam negara. Saya memahami dalam sistem parlimen minister ini akan terdapat pertilihan kuasa seperti ini. Maka saya mencalonkan agar satu jawatan kuasa khas parlimen dapat ditumbuhkan bagi membolehkan peguam negara sendiri menjawab setiap persoalan yang berbangkit berhubung dengan penjabat peguam negara. Kita mempunyai ramai menteri di Jabatan Perdana Menteri yang mana ada yang hanya memegang portfolio yang kecil sahaja. Mengapa tidak seorang menteri bersara bagi membuka daruan kepada peguam negara untuk diberikan status menteri dan boleh hadir membahas di Dewan Yang Mulia ini. Isu seterusnya berhubung dengan kehadiran Perdana Menteri ke sesi mesyuarat Dewan Rakyat. Kehadiran seorang pemimpin tertinggi di negara merupakan satu tanggungjawab kepada rakyat, bahkan juga menunjukkan keupayaan dalam pengurusan kerajaan. Menurut penjata rasmi Dewan Rakyat adalah didapati Perdana Menteri hanya memperuntukkan masa tidak sampai 2 jam secara purata untuk menghadiri mesyuarat Dewan Rakyat dengan pengecualian kepada ucapan tetap yang diserbangkan di tahun 2009 sehingga kini. Perdana Menteri hanya menjawab 2 soalan lisan secara purata dalam setiap sesi Dewan Rakyat dari tahun 2009 hingga kini. Atau lain kata, beliau hanya menghabiskan masa tidak sampai 1 jam dalam setiap sesi Dewan Rakyat. Tiada satu kali pun Perdana Menteri pernah melibatkan diri dalam perbahasan dengan ketua pemangkan Dewan Rakyat. Selain itu, lembaga-lembaga jawatan kuasa khas dan jabatan-jabatan yang dikuasai oleh penjabat Perdana Menteri telah berkembang selepas 2009. Namun, begitu jangka masa untuk adik-adik Dewan menyoal mengenai isu yang berkaitan dengan penjabat Perdana Menteri kekal sama. Sehubungan itu, saya berjalankan satu sesi soal jawab Perdana Menteri perlu diimplementasikan. Ia adalah amat mustahak dan mendesak. Memalangkan isu semasa yang berlaku selepas soalan lisan dan bertulis diserahkan kepada setiausaha Dewan mungkin ketinggalan zaman apabila sesuatu perkembangan isu atau perkara berlaku dengan amat pantas. Maka adik-adik Dewan boleh jelas sikit tak? Minta maaf sekejap. Bakri, maka adik-adik Dewan boleh Bakri menggunakan sekejap. Pendek je. Tak, sekejap, bukan. Saya habiskan ucapan saya. Sekejap, tak apa. Maka adik-adik Dewan boleh menggunakan sesi khas ini untuk berbahas dengan Perdana Menteri agar satu maklumat yang terkini dapat diberikan 1 minit saya janji, 1 minit kepada rakyat. Okey. Sebab soalan nanti dah lari tak sabar ya betul. Okay. Terima kasih betul nak tanya. Boleh tak masukkan sekali beberapa kali Ketua Menteri Pulau Pinang dan Ketua Menteri Selangor, Menteri Besar Selangor masuk dalam Dewan sekali. Masukkan sekali ya. Terima kasih. Saya nak mencelah sikit. Okay, dia tak nak jumpa titik sudah hilang. Ni Ketua Menteri, terima kasih yang dibetul. Jadi kena bila bercakap tentang Perdana Menteri, saya rasa itu kewajipan Perdana Menteri hadir sesi perbincangan ni, perbahasan ni untuk dengar kritikan-kritikan terhadap belanjawan. Ini tak ada kena-mengena dengan Ketua Menteri Pulau Pinang maupun Ketua Menteri Selangor. Mereka datang dan bahas, berbeza dengan saya tanya Bakri. So, saya jadi pun bukan. Jadi you menjelaskan. Saya tak tanya, Bakri, saya minta Bakri jawab. Masuk dalam ucapan dia. Saya menjelaskan kepada Bakri. Jadi Kapak tunggu jadi menteri lah kapak. Duduklah kapak. Kapak duduk.
Ketua Menteri Saya Pulau tanya, Pinang dengan Ketua Menteri Selangor dengan Perdana Menteri tak, Adil. saya minta Dan dimasukkan, ini adalah beritahu. belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Kenapa tak kapal defensif? faham lagi. Tak, kenapa kapal defensif? No, Saya apa minta defensif? ditanya. Ada bezanya, jangan putar belik. Tak, yang saya tak itu putar putar belik. You belik. yang kaki putar Yang belik. itu putar belik. Kapal dari dulu Ki you sekarang kaki kapal putar yang belik. ada Saya tahu. belanjawan. Saya tanya soalan Belanjawan simple saja. Ini Kapal, pembentangan duduk. belanjawan. kapal mimpi dia ingat dia jadi Kapal, menteri kita dia jawab. Kapal yang duduk Putar. tak ada free-free je. Kapal. Okey, tak apa. Saya jawab soalan Ahli Parlimen Kota Tinggi sebagai anak jati Johor. Sebenarnya Perdana Menteri memang kena jawab soalan di Dewan. Jika Menteri Besar Selangor dan Pulau Pinang, dia memang jawab di persidangan alun di Selangor dan Pulau Pinang. Ini perbezaan. Okeylah, makan asam pedas lah. Okeylah, Bakri, makan asam pedas lah, Bakri. Pelaporan ini. Makan asam. Okey, terima kasih Nato yang dipetua. Okey. Selain itu juga saya telah pun menghantarkan satu usul yang mencalonkan kepada Dewan Yang Mulia ini untuk memotong gaji Perdana Menteri sebanyak RM10 ekoran daripada kegagalan Perdana Menteri untuk hadir ke Dewan Rakyat, termasuklah untuk sesi pergolongan perbahasan bajet selama ini. Adalah sangat tidak patut sebagai seorang Perdana Menteri beliau Bakri menjadi bukan tahu dia baca culak aja. untuk Dia pun tak hadir tahu ke apa Parlimen. Saya ingin menarik perhatian Dewan berhubung dengan aset hartanah yang dimiliki negara di Singapura. Sehingga kini, berapakah jumlah aset hartanah yang dimiliki di negara jiran itu? Apakah status terkini projek-projek usaha sama antara 1MDB dan Temasek yang kononnya sebagai mengganti semula kehilangan tanah KTN di Tanjung Pagar? Berapakah jumlah keuntungan yang telah dijana daripada projek-projek usaha sama tersebut? Saya telah membangkitkan soalan strategis lengkap hartanah yang dimiliki oleh warga asing di Kuala Lumpur dan seluruh Malaysia selama 3 tahun berturut-turut. Namun, Perdana Menteri tidak pernah menjawab dan seringkali memberikan kepada kementerian yang tidak berkaitan. Terkini, dalam soalan lisan Seremban you tak ada edit dulu kan 14 hari bulan Oktober 2014 dan Perdana Menteri melalui JPPH menyatakan bahawa tiada rekod pemilikan hartanah oleh warga asing di Malaysia disimpan atau direkodkan. Mana JPPH juga menyatakan tiada pihak atau agensi yang mempunyai maklumat atau rekod tersebut dengan tepat, termasuk PBT maupun kerajaan negeri. Mengapa tiada rekod disimpan berhubung perkara ini? Pemilikan hartanah warga asing ini bukan sahaja hanya mengancam kebolehupayaan layak tempat memiliki hartanah, malahan juga ia mendibatkan aspek Kena potong gaji keselamatan kapal negara. lah. Bagi teks susah, Bakri nak baca. Isu bekalan air terawat daerah Muar dan Lelang yang berlaku pada bulan Mac 2014 menunjukkan beberapa kelemahan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Sebagai agensi penyelaras, SPAN tidak memainkan peranan yang sepatutnya untuk menjaga kepentingan rakyat semasa krisis ini berlaku. Kerajaan perlu menyiasat siapakah pihak yang sebenarnya bertanggungjawab menanipulasikan maklumat ini daripada pengetahuan rakyat keseluruhannya. SPAN juga perlu menjelaskan adakah SPAN mempunyai kuasa untuk menyelaraskan dengan pihak SAJ dalam soal papasan berbentuk debat. Ini adalah kerana kegagalan SPAN dan SAJ yang telah membekalkan bekalan air
tercemar tanpa sebarang amaran dikeluarkan kepada layak dan kegagalan kedua-dua agensi ini untuk menyekat bekalan air tercemar ini daripada sampai kepada layak. Saya berharapkan ahli parlimen Pago, ahli parlimen Muar dan ahli parlimen Lelang bersetuju dengan cadangan pemberian Ledang apa ni? debat ini kepada penduduk kawasan kita yang telah terjejas tempoh hari. Jika tidak, ini menunjukkan bahawa anda mengabaikan keperluan asas rakyat. Ini Seremban buat tag ni, ini Seremban punya tag. Untuk menikmati bekalan air terawat yang benar-benar bersih. Jabatan Alam Sekitar juga perlu memberikan jawapan lengkap bacaan ujian air terawat setiap hari dalam tempoh memula 1 hari bulan sehingga 30 hari bulan Mac 2014. Malah hasil daripada surat jawapan balas oleh Jabatan Kesihatan Daerah Muar juga menunjukkan balas bacaan koridor muda terjejas teruk pada 10 hari bulan 11 hari bulan Mac 2014. Mengapakah pihak Bakri, tanya. Bakri bertanya tak? Ya, sempatan daerah Muar Ledang mana satu? Sempatan daerah Ledang Muar. Habiskan ayat ini dulu. Menunggukan sehingga 14 hari bulan Mac 2014 untuk mula membuat kajian yang lebih kedap. Jika Timbalan Menteri nak tanya boleh sila. Tak, saya pun nak buat correction. Ledang daerah lain bukannya daerah Muar. Tak ada kena-mengena dengan Muar. Tapi saya pun nak ingatkan Timbalan Menteri sebab kawasan Timbalan Menteri pun minum air dari Muar sini. Dan negeri Melaka pun sama. Ada separuh pun minum air dari negeri Ladi Muar. Untuk makluman Bakri, Ledang daripada air tangkap, air Gunung Ledang. Tapi saya dapat maklumat dari SAJ, dia beritahu macam ni. Siapa? Seremban itu apa ini Seremban? Maklumat kapal salah. Ini Seremban punya tag tu. Saya teruskan ucapan saya sebab biar Menteri jawab soalan ni. Selain itu, saya juga ingin mendapatkan penjelasan Kementerian berhubung dengan piawaian sodium bagi bekalan air terawat yang digunakan pakai oleh negara kita. Lalu jawapan Kementerian hanya menyatakan mengenai piawaian bekalan air negara WHO bagi golongan koridor, tetapi tidak menyatakan mengenai piawaian sodium. Berhubung isu kualiti udara, mengapa data yang diambil oleh stesen pemantauan perlu dihantar ke Putrajaya terlebih dahulu sebelum dikeluarkan kepada maklumat umum? Ia akan mengambil masa dan melambatkan proses pengeluaran maklumat. Seharusnya dalam keadaan kecemasan, maklumat perlu dihantar terus daripada stesen pemantau kepada orang ramai. Adakah kerajaan akan memberikan topeng penutup hidung jenis N95 apabila krisis jerebu menanda? Setiap kali krisis ini menanda, topeng jenis ini akan sama ada habis jual atau harganya akan meningkat berkali ganda. Mengapakah pihak kerajaan tidak berhasrat untuk menukarkan bacaan indeks kualiti udara daripada PM 2.5 kepada PM 10. Kerana juga disarankan untuk menambah lebih banyak stesen pemantauan kualiti udara di seluruh negara, terutama di negeri-negeri yang mempunyai kekedapan berlakunya masalah jerebu. Ya, Bakri gulung. Boleh, saya gulung. Dua minggu yang lepas, berlaku masalah pekerja asing yang di sebuah kilang di Gesek, kawasan Pago. Pekerja-pekerja asing selama 265 orang berdepan masalah tiada bekalan makanan dan tidak boleh untuk bertukar majikan lain apabila majikan sedia ada tidak diisytihar bengkak dan tidak mampu untuk membayar gaji. Bagaimanakah usaha untuk menyelesaikan kemudian ini? Masalah pekerja-pekerja warga asing ini juga perlu diselesaikan dengan segera.
kegagalan kita untuk menguruskan hal ini dengan baik juga mungkin akan memberikan kesan kepada nama baik negara kita di mata dunia. Adakah cukup Bakri. Ya. Adakah kita mahu ada jumpa ayat sekian, terima kasih. Sekejap lagi. Adakah pendek saja. Adakah kita mahu digerak sebagai negara yang tidak mementingkan kebajikan pekerja Bakri asing? speaker pun lawan tak? Setelah kita membenarkan dan menerima kemanusiaan mereka. Saya mengambil maklum bahawa terdapat cas Devi yang dikenakan ke atas setiap pekerja asing ini. Kemanakah hasil Devi ini digunakan? Mengapa hasil Devi ini di punggung ini tidak digunakan sebaik mungkin dalam hak ewa pekerja-pekerja asing ini? Ya, Bakri. Ya. Yang ini saya nak sebutkan lagi satu isu yang penting. Bakri. Cukup ya. Biar speaker kasih 2 minit, kasih isu yang penting tentang kesihatan. Bakri, speaker tak ada kasih lah. Sila duduk. Beri peluang. Duduk. 2 minit. Sila duduk. Ya. Okey, sekian, terima kasih. Ya.